الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul pada pagi ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita dapat menunaikan salat secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan salih. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berada di tengah bulan Muharram. Maknanya sekejap sahaja masa berlalu. Peja jelek duduk tengah bulan dah. Sikit masa habis bulan. Dan masa ini dia semakin lama makin cepat. Kita baru hari Jumaat, hari ni Jumaat pula dah. Di antara dua Jumaat itu ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara Jumaat dengan Jumaat yang akan datang tu ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung perbincangan daripada asbabun nuzul, masih lagi dalam surah An-Nisa. Pada teman kita baru ni kita tengok iaitu tentang ayat tentang qasar semaya dan juga salat khauf. Di mana yang kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali daripada Ali meriwayatkan bahwasanya salah seorang daripada kaum Bani Najjar ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka nak bermusafir. Kata mereka, ya Rasulullah, kunna nadrib fil ard fa kaifa nusalli. Ya Rasulullah, kami nak bermusafir, lagu mana kami nak semaya dalam keadaan bermusafir. Maka turun ayat ni. Dan kemudian ayat tentang solat khauf diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan medan perang berada dalam perjalanan di Asfan. Lalu mereka bertemu dengan musyrikin. Tengah jalan temu dengan pok musyrikin. Di mana? Di Asfan. Maka Nabi SAW ketika itu pada waktu zuhur, di antara zuhur dan asar, Nabi nak sembahyang zuhur, tak sembahyang lagi zuhur ni. Lalu ada pok musyrikin depan, dan Nabi berhenti untuk sembahyang situ jalan. Mana kalau pergi tembung dengan pok musyrikin, maka sembahyang mengadap di antara katanya wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal qiblah al musyrikin. Maknanya di antara Nabi dengan kiblat, menghadap kiblat tu ada pokok musyrikin duduk depan. Lalu Nabi nak semaya atau saf
tengah satu saf puak musyrikin kata inilah masa yang datang kepada mereka, iaitu waktu salat yang mereka lebih cintai daripada anak-anak mereka dan diri mereka sendiri. Orang musyrikin kata orang Islam ni, umat Islam ketika tu, orang Islam ni dia semaya, kalau semaya dia lebih sayang daripada anak-anak dengan diri dia sendiri. Rela tukar dengan anak, rela tukar dengan nyawa. Ayatnya semaya ni benda yang besar. Sampai ke orang kafir sendiri pun boleh rasa umat Islam waktu tu kalau semaya ni tak ada kompromi. Dan mereka berkata, kalaulah kita serai puak muslimin tekani ni molek, tapi waktu solat mereka dah mula solat, kenapa kita tak serai sebelum mereka ni menunaikan solat? Maupun musyrikin tu, orang kafir ni pun dia hormat juga orang Islam ni duduk semaya, tak boleh serai lagi. Kemudian berkata salah seorang daripada mereka, tak apa, selepas daripada ini akan datang pula waktu solat yang lain. Sebelum mereka kerjakan solat, kita akan serai. Mana nak serai lepas ni pula, nanti dia mayasa kita nak serai. Lalu turunlah Jibril bawa syariat. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan supaya solat khauf. Solat khauf, solat yang mana dibahagikan dua, makmum bahagi dua. Kumpulan yang pertama bertakbir belakang Nabi, sama dengan Nabi. Maknanya ikut Nabi mula-mula. Kumpulan yang pertama ikut Nabi, akad takbir. Bersama-sama dengan mereka, tak, iaitu senjata ni tak lepas duduk tangan dalam keadaan semaya ni, duduk tengah perang, dalam tempoh perang, dalam keadaan takut, waktu tu pegang senjata dalam keadaan berjaga-jaga. Kemudian bila habis rakaat yang pertama, kumpulan yang kedua pula akan masuk solat. Maksud maknanya akad takbir untuk solat bagi rakaat yang pertama. Sampailah Nabi duduk dalam tahiyat, Nabi tunggu kumpulan yang kedua ni duduk dalam tahiyat juga. Lalu Nabi beri salam dan beri salam sahabat-sahabat lain serentak. Itu solat khauf. Kita tak pernah buat lah ni solat khauf ni. Kalau buat solat khauf buat kita ni, kalau ada solat khauf, mungkin suasananya ialah suasana perang. Takut-takut bila suasana perang pakai tak maya ber kita. Takut lagu tu lah. Ni hak tak perang pun ramai dah tak maya. Sakit sikit tak maya dah. Sakit sikit tak maya dah. Musafir ke apa ke tak caw ke maya. Lorak gaduh sikit tinggal semaya. Jadi perkara tu dia ambil mudah lah sekarang ni. Sedangkan solat ni adalah perkara yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semaya ni benda yang berat. Hari ini kita tengok pula ayat yang seterusnya, iaitu ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, iaitu Al-Quran, litahkuma bainan nasi bima araka Allah, untuk kamu berhukum di antara manusia dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Wala takun lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Janganlah kamu menjadi pembela atau pelindung kepada orang-orang yang khianat. Bapa Nabi
Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat ni. Daripada Qatadah bin Nu'man meriwayatkan bahawasanya kana ahli baitin minna, sesungguhnya di kalangan kami, tetangga kami, di kalangan tetangga kami, ahli keluarga kami, mungkin jiran-jiran dia lah ni, jiran-jiran dia, yuqalu lahum Banu Ubayriq. Banu Ubayriq, mereka ni dipanggil anak cucu ataupun keturunan atau keluarga Ubayriq. Ubayriq ni mungkin nama salah satu ahli keluarga mereka yang tok ke ataupun tok nenek dia lah. Ubayriq. Wahum thalathatu ikhwah, mereka ini ada 3 beradik. Banu Ubayriq ni mungkin banyak, mungkin ramai, tapi hak duduk dekat rumah dia tu Banu Ubayriq ni ada 3 beradik, kata Qatadah. Mereka itu ialah tiga orang ni, nama dia yang pertama ialah Bishr wa Bushairun wa Mubashir. 3 ni nama nak serupa. Bishrun, Bishr, Bushairun wa Mubashir. 3 beradik, nama hampir-hampir sama. Kalau orang Arab ni, kalau dia kena nama tu, nama tu dia boleh, atas perkataan itu dia boleh buat beberapa nama. Contoh, dia ni orang Arab lebih suka pada nama Muhammad. Suka nama Muhammad ni, dia letak ramai nama Muhammad. Mana kita panggil Muhammad, setiap keluarga ni mesti ada hak nama Muhammad atau Ahmad. Tapi ahli keluarga, kalau adik-beradik dia ramai, Ahmad, hak tu Muhammad, hak tu Mahmud, ada nama Hamadah. Maknanya atas kata tu belakang tu kita Muhammad depan belakang ni, Muhammad depan belakang, lepas tu atas nama tu 3 perkataan. Nama tu 3 patah. Muhammad sikit-sikit baru bin, jadi panjang. Dia ada pendek tu lah. Banu Ubayriq, mereka ni 3 orang ni, kata Qatadah, mereka ini adalah orang yang miskin, dzu faqatin. Mereka ni tak ada apa-apa, orang sesak lah, orang miskin. Dan makanan mereka, kebiasaannya mereka ni makan tamar dan juga gandum. Daging mungkin jarang-jarang makan, kerana kehidupan mereka ni susah. Mungkin jiran dia ni lah, jiran dia 3 beradik ni susah. Lalu kata Qatadah, pak saudara dia, pak saudara Qatadah ni nama Rifa'ah. Kana ammi Rifa'atun. Sesungguhnya bahawasanya pak saudara aku ni nama Rifa'ah. Dia membeli barangan daripada kafilah, beli barang daripada kafilah, iaitu berupa gandum, syair. Syair ni gandum, gandum yang tak proses lagi. Syair dipanggil syair. Kalau kita pergi ke darat tu, kalau kita nak syair, dia akan waktu bik gandum tak proses lagi, macam padi tu. Kalau gandum proses dah ni, dia panggil daqiq. Daqiq. Jadi syair wasilah, dan juga adalah sedikit orang panggil barangan berbentuk senjata, pedai ke panah ke. So kita sebut sini, dia sebut silah. Biasanya silah ni pedai lah. Serta baju besi.
baju besi dia beli sekali juga. Orang Arab ni pakai benda hak dia beli-beli ni, selain daripada makan ni, dia atau alat senjata ni kena ada setiap orang. Setiap orang ada. Dan baju besi ni mungkin nak dia ni nak pergi ke apa, ada baju besi. Dia kata adalah Banu Ubayriq, golongan yang miskin, dan mereka telah melakukan dia buat ke dia korek lubang daripada rumah dia, sapalah masuk ke rumah pak saudara dia, kata Qatadah. Korek lubang kat bawah tanah, korek, lepas tu tembuh dalam rumah pak saudara dia nama Rifa'ah. Dan bila mereka masuk, waktu mereka masuk ni adalah ketika tu dalam simpanan pak saudara dia ni makan ni dan kaum-kaum lain yang ada situ, dan mereka curi. Salah seorang di kalangan mereka yang bernama Bishr ini ialah seorang yang munafik. Dia juga pandai bersyair, tetapi syairnya sentiasa menghina sahabat-sahabat Nabi SAW serta menghina Nabi. Mengejek, menghina, nak ngata, maknanya syair dia tu. Kalau kita kat patung lah, nak patung tu nak ngata. Jadi setiap kali sahabat mendengar syair yang dibawa oleh orang-orang Arab di kalangan puak-puak munafik tentang ejekan mereka terhadap Nabi dan juga para sahabat, maka kata mereka tiada lain, syair ini biasanya dibuat oleh seorang yang bernama Bishr. Bishr ni, dan jenis perangai Bishr ni, kalau dia syair, dia buat syair, dia kata-kata, lepas tu dia tuduh orang lain yang buat, dia tak mengaku dia. Dia pesan tu. Apabila mereka mencuri, lalu Rifa'ah mendapati barangan mereka, barangnya dia ni hilang. Barangnya Rifa'ah ni hilang. Lalu dia ngadu kepada anak saudara dia. Dia ngadu kepada apa dia? Qatadah. Ngadu kepada Qatadah, beritahu bahawasanya barang-barang yang dia beli tu hilang. Maka Qatadah mencari tahu siapa pelakunya. Cari tahu siapa dia pelaku ni. Dan ada seorang yang kata, memberitahu kepada Qatadah bahawasanya rumah Banu Ubayriq hari ini nampak berasak. Sebab orang susah ni mana dia masak, tak masak lah. Tidak seperti kita lah ni susah pun boleh makan hari-hari, boleh makan semua. Tapi ni susah orang dulu nak masak tak boleh tak. Dapur jari-jari berasak, dah makan buah tamar je, tidak kena masak. Lalu kata Qatadah, Qatadah kata boleh jadi yang mereka masak itu adalah makanan daripada rumah pak saudara dia hak hilang. Makanan yang mungkin ada daging ke apa ke yang dia masak. Jadi biasa kan, tak ada dah orang lain kalau curi ni. Dah orang masak, orang susah, tiba-tiba dia malam tu dia masak. Lalu mereka pergi terus, ahli keluarga Qatadah dengan pak saudara dia Rifa'ah ni pergilah ke jumpa dengan Banu Ubayriq. Pergi jumpa dan bertanya khabar tentang kehilangan barang dia. Pergi tanya khabar hilang barang ni, siapa dia, pelaku dia ada ke, ada ambil ke. Lalu Ubayriq keluarga dia pula, mana anak beranak dia hak lain, goyaklah kata Bishr ni dan adik-beradik dia ni adalah orang Islam, tak kira nak curi. Mereka ni adalah golongan muslimin serta melaksanakan amal ibadah seperti mana orang lain juga. Panjang dia punya jalan cerita dia. Kemudian Qatadah terus pergi ngaduk kepada Nabi SAW. Dia kata kalau lagu tu dia nak ajukan kepada Nabi SAW. Lalu Qatadah bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, kana ammi
Pak saudara aku ni, dia kata kehilangan barang rumah dia. Dan aku dapati tak ada orang lain dah. Kata Qatadah tak ada orang lain dah. Ini mesti kerja Banu Ubairik. Sebab malam tu pok dia masak. Lalu Nabi SAW marah kepada Qatadah. Marah ni sebab tak ada bukti lagi tuduh dah. Betul ke kata Banu Ubairik yang curi? Dalam keadaan tersebut, Banu Ubairik bila dia tahu Qatadah ni pergi jumpa dengan Nabi, dia kata kalau jumpa dengan Nabi sekala kak kena, kata tak lepas ni. Sebab Nabi SAW ni akan tahu juga. Lalu apa dia Bishr ni dia buat, dia bawa barang-barang hak dia curi tu, mana hak dia masak tu makanlah, hak dia curi, hak lebihnya tu dia pergi letak di rumah orang Yahudi. Dia letak rumah orang Yahudi. Lalu Nabi SAW minta supaya perkara ni disiasat, suruh siasat dululah. Tak barang-barang ilah ni betul ke Banu Ubairik yang ambil. Dan seorang lelaki pula mari rapor kepada Qatadah, royak barang hak ilah tu nampak ada di rumah Yahudi. Baju besi ke apa tak ada situ. Dia nampak guning gandum ke apa ada situ belakang. Lalu mereka hadapkan Yahudi tu pada Nabi SAW. Bawa Yahudi tu pergi ngadap pada Nabi. Dan biasa kalau kehilangan curi ni, kalau baju besi ni mungkin dia ada nilai dia. Pedai ke apa semua ni ada nilai dia. Kata Pak saudara Rifa'ah ni, Pak saudara Qatadah ni, Rifa'ah ni dia kata kami tak kisah tentang makanan. Makanan itu biarlah. Hak kami naknya silah, iaitu pedang dan juga baju besi tu. Makanan itu biar, tak apa lagi. Saya ni baju besi bagi mahal. Lalu Nabi SAW dapat tahu bahawasanya barang-barang itu ada dengan Yahudi. Ketika itu Nabi SAW nak buat keputusan. Bila nak buat keputusan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, Inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan Alkitab kepada kamu litahkuma bainan nas, untuk berhukum dengan hukuman yang adil di kalangan manusia, wala takun lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi orang yang membela kepada golongan yang khianat. Maka waktu itulah Nabi SAW dapat tahu ini semua adalah tipu helah daripada Bani Ubairik. Ubairik hak curi. Maka yang kena hukuman tu ialah di kalangan Bani Ubairik. Pelaku dia lah Bishr ni. Maka Yahudi itu terlepas. Yahudi itu terlepas. Al-Quran ni dia agama kita ni tidak memberatkan mana-mana. Duduk orang panggil berat sebelah. Kalau anak beranak tak kena. Kalau anak beranak boleh hejah biar lepas. Tak boleh. Kalau betul salah di kalangan orang Islam sendiri, maka salah. Kalau Yahudi itu sekalipun dia tu Yahudi ataupun orang kafir berpihak pada yang benar, maka dia benar. Sebab Islam ni bersifat adil. Tak ada kata tak apa, tak boleh kita kena bela orang Islam. Tak. Tapi kalau dari segi memberi hak, bukan keadilan lah, hak bahagian nak pilih kepimpinan, bahagian nak pilih kepimpinan, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu dah. Jangan duduk bersama dengan orang-orang kafir. Jangan pilih orang kafir jadi pemimpin. Walaupun dia tu bersifat adil, sebab dia tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas ini. Tak boleh kita kata tak apa, kafir pun asalkan dia ni adil. Tak boleh. Rasulullah SAW letak hukum
atas daripada Al-Quran, atas menggunakan Al-Quran, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahawasanya Nabi SAW ni dia tak akan buat perkara-perkara yang ikut daripada hak dia fikir. Mungkin hak ikut daripada dia fikir. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Nabi, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu, apa yang ditegah daripadanya, maka fantahu, tinggallah. Kerana dalam ayat yang lain menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tidak bercakap daripada hawa. Hawa ni apa yang dia rasa. In huwa illa wahyun yuha, melainkan ianya adalah daripada wahyu yang diwahyukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kes kecurian tu, kes curi ni banyaklah berlaku zaman Nabi. Salah satunya ada seorang perempuan yang curi. Orang perempuan curi ni, dia ni pula daripada keturunan hak orang panggil Sohu juga. Curi bagai mah. Lalu berigak. Berigak. Bila berigak, orang pergi ngadu pada Nabi, orang perempuan ni curi. Lalu Nabi SAW terpaksa berhukum dengan Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Orang perempuan, orang lelaki hak curi, faqta'u aydiyahuma, kerat tangan dia. Tu bicara masalah fik pula lah, bagaimana kerat tangan, kerat tu mana. Lepas tu qadar kecurian barang tak dinilai dia lagu mana. Curi tu kalau barang tu orang tinggal sebab situ, orang ambil. Kena curi kena hukum ke tidak? Kena ke tak? Hudud. Dia masuk dalam bab hukum pula. Tapi kalau kecurian, kalau barang mah tak okeylah orang tinggal kosek. Orang perempuan ni curi, lepas tu marilah orang panggil puak-puak dia, anak-beranak dia mari minta dengan Nabi SAW supaya diringankan hukuman kerana dia ni keturunan ni sikit-sikit. Lepas tu hak mari minta pula di kalangan sahabat Nabi, royak ya Rasulullah, tolong pengenlah hukum yang tadi, ataupun ganti dengan orang lain. Lalu Nabi kata, lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Nabi kata, kalulah Fatimah bin Muhammad, maknanya Nabi kata anak aku sendiri, kalau anak aku dicuri, laqata'tu yadaha, nescaya aku akan kerat tangan dia. Maknanya hukum tadi qat'i, hukum yang jelas, kata putus, tidak ada tak ada budi bicara dah lah. Apabila orang panggil benar-benar bersalah. Pembelaan ni tak, orang panggil nak bela diri ni, kalau dia dah terbukti salah dari segi agamanya, maka tak ada pembelaan dah. Kita nak bela diri dia ni, betul lah curi berikat dalam bab kecurian. Tapi kalau dalam bab lain, contohnya bab zina, kena cukup saksi 4 orang saksi pula tidak fasik. Dia kena ada syarat tu, fasik, tidak fasik. Kemudian apa dia lihat tu jelas. Lepas tu dia lihat tadi bukan sebab dia nak ngita, gitu nak jadi saksi, bukan nak pergi ngita. Tak boleh pergi ngita. Lepas tu ambil dia mari juga situ, nampak ada tak cukup saksi. Kata dia pun ada juga nampak tadi duduk lain, tapi duduk lain tak, duduk alih pokok. Tak boleh ambil ni. Tu payah.
Lepas tu kalau pelaku pula tak mengaku, pelaku tidak mengaku, maka tak boleh nak letak hukum lagi. Mungkin dikenakan ta'zir, hukuman yang lain, tidak digunakan hudud. Seperti mana disebut az-zani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Orang yang zina, laki dan perempuan yang tak nikah lagi, maka hukum dia dengan sebatan 100 rotan. Hak tak zina, hak tak pernah kahwin, kalau dia berzina 100 rotan. Kalau dah kahwin dah, maka rejam, hukum rejam. Itu dalam bab penghukuman. Kehakiman ni Allah SWT memberikan kehakiman yang seadil-adilnya, iaitu rujuk kepada Al-Quran dan juga Nabi SAW. Mana kalau tak ada daripada Al-Quran, kena cek daripada hadis. Sebab hadis juga mari daripada sumber yang sama, daripada Allah Ta'ala juga. Orang kata hadis hak lain pula, Al-Quran hak lain, tak, hak tular. Ayat seterusnya, wastaghfirillah. Allah minta supaya, maka Allah Subhanahu wa taala sebut istighfar, minta ampunlah kepada Allah kerana bila kamu melakukan tersalah nak letak hukum. Salah ini tersalah nak letak hukum, Allah Subhanahu wa taala suruh istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi ni tak tahu orang buat perancangan lagu tu lagu ni, Nabi tak tahu. Yang gaib Nabi tak tahu, kecuali dibagi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala hak jengoyak, hak mana pokok munafik. Bani Ubayrik Bishr ni pokok munafik. Ayat ni dia ada kaitan dengan ayat-ayat sebelum tu. Ayat ni sebelum ni ada kita baca daripada surah ni juga, ayat yang sebelum tu tentang pokok munafik, iaitu orang yang tak pergi hijrah bersama dengan Nabi SAW. Ayat sebelum ni ayat sebelum ni tentang orang yang tak pergi hijrah, bila dia mati Allah Ta'ala rekod perbualan, Allah Ta'ala rekod perbualan dia dengan malaikat. Malaikat tanya, qalu fima kuntum, qalu fi kunna mustada'afina fil ard. Dia ni jawab, kena apa mu tak pergi hijrah dengan Nabi, apa tak pergi bersama dengan Nabi, sedangkan hijrah waktu itu diwajibkan kepada kamu, wajib kena pergi hijrah belaka. Tapi dia tak pergi. Tak pergi ni hak sayang kepada keluarga dia, tak setinggal keluarga, tak setinggal rumah tangga, tak setinggal harta benda, kekal nak duduk di Mekah. Dalam keadaan duduk tu tidak menzahirkan keislaman dia. Dia duduk, sehinggalah dia ni dikeluarkan oleh pokok musyrikin untuk pergi perang. Tanya perang, dia selek belaka, hak mana ada tu. Jadi dia ni termasuk orang Islam. Kalau dia mengaku Islam, kena bunuh selalu situ, boleh jadi. Jadi dia tak mengaku, dia diam. Keluar perang, waktu perang dia mati. Malaikat tanya, qalu fima kuntum, mu ni duduk lek mana? Allah Ta'ala tanya, malaikat tanya dia, qalu fima kuntum, qalu kunna mustada'afina fil ard. Dia kata, kami ni pokok lemah lah, tak nak pergi sebab kami ni macam-macam punya alasan. Malaikat tanya lagi, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Mun tak nak lari dah kau daripada Mekah ni nak pergi lain, kalau tak boleh pergi ke Madinah sekalipun, tak boleh turut Nabi, nak pergi hijrah pak lain. Lalu mereka terdiam, tak dijawab. Allah Ta'ala kata, faulaika ma'awahum jahannam. Mereka ini masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Rupanya mereka ni adalah di kalangan munafik juga. Lepas tu Allah Ta'ala sebut lagi, illal mustada'afina minar rijali wal nisa' wal wildani alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Allah Ta'ala sebut, melainkan orang yang tak pergi hijrah tu ialah puak-puak yang mustada'afin, betul-betul orang yang lemah, orang yang uzur.
Betul-betul orang yang uzur, orang yang lemah. Di kalangan lelaki dan perempuan serta kanak-kanak, serta orang-orang yang tidak mengetahui jalan untuk pergi ke Madinah, tak tahu jalan. Kita sebut dah sebelum ni, kerana hijrah ni tidak hijrah secara beramai-ramai. Pergi pula senyap-senyap, lari daripada puak musyrikin. Banyakkannya keluar waktu malam, nak tinggal rumah. Tubik waktu malam lari. Jadi hak tak tahu jalan nak pergi, terpas tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi. Dalam keadaan tu dia nak pergi. Seperti mana disebutkan dalam ni tentang sebab nuzul yang seorang yang bernama dia Ibn al-Ais. Ibn al-Ais ni dia nak pergi tapi dia tak boleh nak pergi sebab dia ni uzur. Tapi bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, sampai kepada dia dapat tahu ayat ni, Allah Ta'ala turunkan tak ada pengecualian. Lalu dia kata dia ni tak terkecuali sebab uzur dah, tapi duit ada, boleh upah orang. Duit ada, jalan pun dia tahu, dia upah orang. Dalam keadaan tu dia mati tengah jalan. Jadi situ no ayatnya, kalau orang tu ambil buat alasan keuzuran, dia uzur tu betul dah uzur, tapi dia tak segi sebab dia tak sakit, dia uzur dia tu sebagai alasan. Tak boleh, tak lepas juga. Sebab Allah Ta'ala sebut lepas pada ayat illal mustad'afin, Allah Ta'ala sebut asallahu an ya'fu anhum, mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Maknanya kalau begitu lebih baik. Takut-takut dia ni buat alasan tak segi tu dengan alasan dengan perkara-perkara yang disebut dalam ayat tadi. Tak tahu jalan, buat alasan. Tak segi, tak tahu jalan. Tapi kalau buat alasan tak tahu jalan tu tak segi. Bila tak segi ya, tak tahu jalan lagi. Kalau kita ukur dengan waktu kita sekarang ni, orang yang duduk tak cara, tak peduli ke agama ni, dia buat alasan macam-macam. Buat alasan dia banyak perkara lah. Sedangkan agama kita ni, dia Islam ni kalau bab pembelaan, bela agama, kalau bab nak bela agama ni, jangan tunggu orang jepuk. Jangan tunggu orang jepuk. Tak. Nanti orang nak jepuk dulu, orang mari jumpa dulu, beri surat dulu, baru nak bertindak. Hak belah-belah kalau asin ni beri surat molek-molek pun dia tak pergi. Tapi kita ni sebagai umat Islam, bila mana ada seruan untuk orang panggil jihad, seruan untuk bela agama, mana kita tahu sekarang ni nak bela agama lagu mana? Agama kita molek-molek dah, boleh semayat dah. Ini boleh semayat dah, apa ni, tak ada masalah lah kita kata. Tapi dari segi pembelaan, nak bela, nak pelaksanaan agama kita ni tak sempurna lagi. Jadi ke arah tu lah kena ada usaha tu dia panggil salah satu bentuk jihad juga, bermujahadah juga untuk mempertahankan agama. Adakah kita nak reda dalam keadaan negara kita lah ni, kita reda hukuman yang sedia ada, sedangkan hukuman yang sedia ada ni ialah hukuman yang dibuat oleh puak-puak musyrikin, dibuat oleh orang kafir. Hukum yang sedia ada, bab kecurian, bab apa lagi, tak ada sebutir pun dalam Al-Quran tinggal bab orang panggil hukum hakam tentang kesalahan manusia buat. Tak ada, tak tinggal sahabuk. Semua ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tak tinggal. Jadi kalau kita kata tak apa dah lah ni, molek dah, kita kata molek dah, hukum yang ada tu kalau curi kat boh leje, lepas tu cara di mahkamah, cara di mahkamah yang tidak Islam, mahkamah tidak Islam ni, hak salah pun ada pegawai bela, hak betul pun ada pegawai bela.
Tak kena buat, pegawai bela hak orang salah tu, dia pandai, hujah dia diterima oleh hakim. Maka lepas hak salah. Banyak berlaku. Banyak yang berlaku. Dan kita pun, tak apa, molek dah, betul dah hakim buat tu, adil dah tu. Jadi orang yang dalam keadaan gini, kita reda dalam keadaan orang panggil tak apalah, menggola ni molek dah, hukum yang ada ni molek dah, kita reda. Maka reda tu yang jadi masalah dalam diri kita yang kait dengan akidah kita, dipanggil kait dengan akidah kita. Berkata ada kaitan dengan akidah ni, bab-bab ni dia berkait dengan akidah kita. Kita duk baca pagi-pagi, ya raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tu zikir gapo tu? Zikir tu hak Nabi ajar. Bapa kata lagu tu, raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Redha lagu mana? Hak Tuhan nak tak si buat. Mu rela redha hak manusia buat. Tak. Nak hak manusia buat tu tak apa dah, comel dah. Nak orang zina ni kalau berigat kat, bayar denda. Habis, lepas lalu. Jadi, kalau kes berzinaan, orang perempuan tu pergi ngadu. Nak pergi ngadu, lepas tu jadi kes rogol. Padahal dia sama nak. Dia sama nak. Tak. Bila dia berigat, mungkin keluarga alik perempuan ke, perempuan tu di ke, buat repot, jadi kirogol. Mana keadilan? Nah, sepatut kena dua-dua, jadi perempuan itu lepas perempuan itu. Jadi ada lah ni hukuman yang manusia buat dengan tangan dia sendiri, tak sempurna, tak reda, tidak adil mengikut agama. Kita nak jadi orang beragama, kena beragama dalam semua perkara. Berkata beragama dalam bab semaya, ibadat saja. Sedangkan semua tu ibadat belaka. Ibadat belaka. Pelaksanaan hukum Islam ni satu ibadat dan satu kewajipan pelaksanaan dia. Pemerintahan mengikut kehendak Islam, mengikut Al-Quran dan Sunnah ni satu ibadat dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk waktu hijrah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka terbentuk sebuah negara Islam yang pertama yang melaksanakan hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata tak boleh. Sebab pak kita ni campur belaka, ada Cina, ada India, tidak Islam ramai. Lagu mana kita nak sana hukum Islam? Itulah orang hak kata tadi tu. Ada ciri-ciri yang tak kena dalam diri dia tu. Sedangkan Islam tu bersifat adil. Di Madinah pun ada pok Yahudi, hak tidak Islam. Ada juga ahli kitab di kalangan Nasrani. Tapi Islam terlaksana. Buktinya apabila berlaku kecurian supeni ni yang berlaku pada Rifa'ah dan juga Bishr ni, Nabi berhukum dengan Al-Quran. Nabi berhukum dengan Al-Quran. Dan Al-Quran satu hukuman yang mana dia sesuai sehinggalah pada hari kiamat. Tak ada kata-kata Al-Quran tu zaman Nabi, lepas Nabi tak ada, tak guna, tak apa. Tu tak boleh royak lagu tu. Kalau royak lagu tu memang rosak akidah. Dalam keadaan kita dia tak cakap apa ni, biar kita dalam keadaan kita ni pegang molek, selagi mana tidak terlaksananya Al-Quran dalam negara kita di atas muka bumi ni, selagi tu kita tak boleh duduk dalam keadaan yang redha. Kita tak boleh duduk dalam keadaan redha. Mana kena ada dalam diri kita ni, orang panggil tak kena diheret mahkamah ke, masuk penjara ke, tidak rujuk kepada Al-Quran.
Kalau ada pula kita ni jom kata pula, boleh ke Al-Quran nak mengadili manusia, orang-orang bersalah ni, hak terlibat dengan kisah Rasulullah, hak terlibat dengan macam-macam, boleh ke? Kalau kita tu timbul permasalahan lagu tu, maknanya kita ada masalah. Kita nak mikir. Kena yakin betul-betul bahawanya Al-Quran ni ialah orang panggil sumber penyelesaian masalah manusia di dunia. Bukan manusia orang Islam saja. Sumber penyelesaian manusia di dunia. Masalah gapo hak manusia timbul? Nak masalah macam-macam lah. Ini hak baru, hak tak baru. Walaupun canggih macam mana sekalipun manusia dianggap canggih, suasana dia ke, sistem dia ke, tapi kalau bab pengadilan, Al-Quran tu mengatasi. Al-Quran ni dia mengatasinya. Sebab itulah isi kandung Al-Quran ni perlu dikaji, kena ngaji, kena faham. Tidak cukup sekadar kita boleh membaca Al-Quran sahaja. Boleh baca Al-Quran kat sengging sedap, suruh sedap boleh baca Quran. Nak boleh tadaruh hari-hari, lepas tadaruh kat suruh lega, tak ada apa-apa dah. Tak lagi. Kena faham Al-Quran tu. Kena faham Al-Quran. Ini kata baca Quran khatam, pas khatam buat makan, baca Quran khatam buat makan. Kena khatam juga. Orang panggil dari segi paling-paling tidak kita baca terjemahan Al-Quran. Nak khatam terjemahan Al-Quran boleh. Boleh ambil pimpinan Ar-Rahman, baca ayat Al-Quran, baca tafsir dia, baca apa ni dia punya terjemahan. Tu lambat sikit habis. Tak. Kalau boleh habis waktu sekali, agak-agak boleh jejak tak baca Al-Quran. Jejak. Maknanya jejak kita baca ni kita boleh rasa dah. Tak. Tapi kalau baca Al-Quran tu kita tak berasa lagi. Ni kena cek balik lah. Cek balik. Masalah ada ni. Sebab baca Al-Quran ni tak jejak dengan kita. Tak. Kena jejak. Sebab Al-Quran ni dia tuju pada kita. Tuju pada kita. Walaupun cerita dia tu cerita tentang umat terdahulu, cerita zaman Firaun, cerita apa ni kaum Ad, kaum Samud, cerita tentang munafik. Kita rasa macam tak ada kena-mengena dengan elon ni. Tu tak boleh royak lagu tu. Sebab hak Allah Ta'ala buat mari ni benda hak berlaku setiap masa, sepanjang masa. Kalau dulu kaum Ad, dulu kaum Samud, lepas tu kaum Lut, benda tu berlaku sepanjang masa. Cuma watak dia tu berbeza. Watak yang lain-lain, tukar jalan cerita perangai hak tuluh. Lepas tu Al-Quran dia kekal sampai hari kiamat. Mana masa akan datang secanggih mana manusia sekalipun jalan tak jalan atas bumi dah pun, jalan mungkin pakai terbang lah lagi. Dengan cara lagu mana tak pelik. Tapi Al-Quran tetap digunakan untuk panduan. Tapi kalau sampai satu tahap manusia rasa tak boleh guna dah Al-Quran, itulah yang menjadikan dia tu bermasalah. Sebab ada dah orang duk ayat kat Al-Quran ni kena tafsir semula. Dia kata kena tafsir semula Al-Quran ni. Tak sesuai dengan zaman lon. Kalau dia royak tu 10-20 tahun lepas. Sebenarnya Al-Quran penafsiran dia tu, ulama tafsir tu boleh diterima pakai siapa keluar ni. Jangan pula ada dia terjemuh atau ditafsirkan dengan makna lain pula. Sedangkan hak tu hak ulama tafsir ni mengikut rujuk belaka dah. Asbabun nuzul dia rujuk, al-asbah wan nazair dia rujuk belaka dah. Maknanya comel lah. Kalau hak dia kata tak boleh, tak sesuai dah lah ni tafsir lah ni kena buat penafsiran baru.
Karang nak tahu biar boleh. Supaya kita tafsir Ibnu Katsir kau. Karang supaya kita tafsir Munir kau. Tak boleh hak tu dia boleh ayat sikit-sikit. Gitulah. Baca ayat ni tak kena ni hak ni ayat ni tak boleh bubuh. Tak boleh bubuh dengan makna ni sebenarnya. Tak kena dia kata. Ada juga. Sedangkan hak ulama letak tu berdasarkan apa yang mereka kaji daripada hadis dan juga ayat-ayat lain. Sebab Al-Quran ni bukan kita tafsir gitu. Dia ada tafsir ayat bil ayat. Tafsir ayat bil ayat. Maknanya dengan nak tafsir ayat ni kena tengok ayat Quran lain pula. Ada tafsir dengan hadis. Pemahaman nak faham Quran ni kena tengok hadis. Hadis tu. Nah, ada tafsir hak kita tengok ni banyakkannya dalam hadis. Sebabun nuzul ni banyakkannya hadis. Ni bukan penafsiran yang secara orang panggil terperinci, kecuali dia buat mari sebab turun ayat sahaja. Ni kita kena faham, bukanlah kerana berlaku benda tu baru ayat Al-Quran turun. Maknanya tu hewak turun ayat Quran ni baru berlaku benda-benda lagu ni baru waktu turun. Dah. Allah Subhanahu wa taala Al-Quran tu maknanya Allah Taala ada dah, cuma Allah Taala turunkan mengikut kesesuaian waktu tersebut. Kesesuaian waktu tersebut. Maknanya berlaku gini Allah Taala waktu turun ayat ni. Ayat Quran tu ada dah. Ni. Dan janganlah engkau tujadil 'anil ladzina yakhtanun. Janganlah engkau bermujadalah tentang perkara yang mereka nak sepakat mengkhianati dalam perkara-perkara yang perkataan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pakat nak buat jahat, dia bincang sama dia. Janganlah kamu cenderung pada perbincangan mereka yang sepakat nak buat benda-benda yang tak molek. Maknanya sepakat hak tak molek ni, walaupun orang setuju ramai-ramai, setuju tak, pakat setuju belaka, sokong belaka, tapi sepakat tu perbuatan pakatan tadi pakatan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala, maka jangan kita cenderung kepada mereka. Sebab itulah fa in tanaza'tum syai'in, Rasulullah sebut fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau berlaku sesuatu perkara perselisihan, farudduhu ila Allah, maka kena balik kepada Allah Ta'ala, iaitu balik pada Al-Quran, wa ila Rasul, dan juga kepada Nabi SAW. Kena tengok Al-Quran, tengok hadis. Dan orang yang boleh royak gitu tu ialah di kalangan ulama. Di kalangan ulama, kita biasa-biasa ni, kalau mari orang royak nak buat benda-benda ada perselisihan, nak gagam mana nak royak? Nak gagam mana? Nak ulama ni bila ada sesuatu perkara berlaku, maka mereka akan rujuk Quran dengan hadis. Quran, hadis, kitab-kitab yang dikarang oleh tafsir, mufassir hadis-hadis. Kita kalau berlaku masalah, kita tak gar ke Quran dengan hadis. Kita pasal kita ni berlaku masalah gar Facebook. Situ nak cari sumber maklumat, gar Google, cari Google. Tengok WhatsApp, lepas tu berhujah. Boleh buat hujah dengan tu. Hak orang duk royak. Royak tu hak zaman 20 tahun lepas. Mari timbul masalah sama, dia ambil ke hak kawan tu royak. Dia ambil hak orang tu royak 20 tahun lepas. Ni dia kata. Kena rujuk pada ulama. Ulama ni jadi sumber rujuk kita
Ni orang lain ni dia tak takut dah. Pesen dia tak takut. Kalau orang alim ulama dia tak erti nak hormat. Tak erti nak hormat. Sedangkan Allah i'tiraf alim ulama ni, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang hanya yang takut pada Allah ni min ibadihi ulama, dari kalangan hambanya yang alim faqih dengan agama ni. Nabi sendiri pun i'tiraf al-ulama warasatul anbiya, ulama ni pewaris nabi-nabi, dan khija buat hak nabi buat, sampai ke agama, sampaikan dakwah. Sebab tu mereka ni perlu dirujuk, pandangan mereka ni perlu didengari. Kadang-kadang betul lah kita kata, orang kata dia tu ulama, mungkin dia ada tersalah, mungkin dia ada salah dia. Hak salah tu kita tak usah pakai lah, tapi rujuklah perkara-perkara yang baik. Tapi kadang-kadang nak cari salah dia. Ustaz tu mengajar, adalah kadang-kadang dia salah. Jadi hak banyak-banyak dia mengajar tu tak pakai, tak dengar hak salah, hak tu sebutir dekat duk bawa hari-hari. Itu masalah. Itu masalahnya. Salah sebutir dekat hari-hari duk oyak. Kesalahan ni boleh dirujuk pada hadis, rujuk pada Al-Quran. Nabi sendiri pun tersalah jawab. Nabi tersalah jawab. Muka sendiri, Nabi sendiri pun dia kadang-kadang salah juga. Nabi ni bila mana orang Yahudi pokok musyrikin kita tanya dia tentang soalan, beberapa soalan, Nabi ingat boleh jadi wahyu akan turun selepas tu ataupun esok. Nabi kata aku jawab esok. 3 soalan pokok musyrikin kita tanya. Soalan tu pokok musyrikin ni dia ambil daripada orang Yahudi, dia ambil daripada pendeta Yahudi. Sebab apa dia pergi tanya pokok pendeta Yahudi tu? Dia kata ada di kalangan kami yang ngaku dia ni Nabi, ngaku dia ni Nabi. Jadi lagu mana kami nak kenal dia tu Nabi? Kita tanya pokok pendeta Yahudi. Lalu pendeta Yahudi kata, mu tanya dia 3 soalan, kalau dia boleh jawab ni cek dia Nabi. Salhu, tanyalah dia anir ruh, tentang ruh. Tanya dia tentang ruh. Lepas tu tanya dia tentang salhu an syab, tanya dia tentang pemuda-pemuda yang mana dia ni tidur selama 300 tahun lebih, pemuda-pemuda dalam gua. Lepas tu tanya dia tentang seorang lelaki yang pernah mengelilingi 1/3 dunia, memerintah 1/3 dunia. Jawapan itu duduk dalam surah Al-Kahfi. Sebelum tu Allah Taala sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Allah Ta'ala tegur Nabi. Sebab Nabi kata bila pokok musyrikin tu pergi tanya, Nabi kata aku nak jawab esok. Nabi SAW ingat boleh jadi wahyu turun lepas tu, tapi tak turunnya wahyu sehingga tempoh dia belah-belah hari. Sampai ke orang pokok musyrikin kata nak jawab hari ni, tak ada jawapan. Esok tanya pula, dak dah, bukan dah. Lepas tu lah baru turun. Maknanya jangan royak nak jawab esok, kena kata insya-Allah. Jadi jawapan tu ada dalam Al-Quran. Bila Nabi jawab buat musyrikin tetap juga tak terima jawapan tadi. Kecuali hak berimeh ni adalah sikit.
Maka apabila Nabi SAW tersalah nak letak hukuman, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi istighfar, wastaghfirillah, istighfarlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau kita salah kecek ni, mana kena istighfar serta minta maaf. Minta maaf secara terbuka lah. Kalau kita secara terbuka, kalau kita secara personal lagi minta maaf dengan dia lah, dengan tuan dia. Maknanya kesalahan tu dengan manusia tak terlepas kalau kita ni tak minta dengan tuan dia. Banyak lah banyak. Waktu ulama ni mudahkan kita. Antaranya kalau kita nak minta maaf dengan orang ni, banyak kesalahan kita. Banyak kesalahan kita pergi minta, maaflah kamu retek ni, maaflah kamu retek, salah silap ni, maaflah segala salah silap. Hak tu dikira paling-paling kurang lah lagu tu. Maknanya orang tu kata tak apalah, sama-sama. Maknanya lepas dah lah. Tu dalam bab percakapan, percakapan ko. Tapi kalau bab pemilik ke barang tak padai dengan minta maaf lah ambo salah silap ambo tu, barang ada di rumah dia, ada lagi dia tak lepas tu, kena royak. Ambo ambil gini sikit. Orang mana nak kena ganti ko, nak kena bayar ko, kena tanya pula tu, kerana melibatkan barang ini. Kita minta maaf tu, kalau minta maaf dengan sekadar kita kecek, perbuatan kita tu boleh jadi ada kita ngopak ke dia ko, kalau kita maaf gitu pun insya-Allah lepas dah. Tapi kalau barang harta kena royak, dari segi bagi harta ni tak kena, dari segi ngukur tu kawan ambil lebih sejekar ko, sekaki ko, tak nanti ko banyak-banyak, seci 2 eci pun kena royak. Masa bagi tu ambo pagar ni masuk le alik demo seci. Lagu mana nak bayar ko, tu dia kata tak boleh bayar, kena katak balik pagar demo. Kena katak. Tambah habis beribu-ribu, puluh-puluh ribu dah pagar comel gitu mon. Siapa dia suruh buat? Masuk le orang. Dia nak ketul. Munggo hak orang. Tapi kalau kata tak apalah, marilah boleh 10,000. Dia nak setara tu. Kata tak padai kau ambil 2 eci je. Kita kata, tapi tu dia nak ergot tu. Walaupun kita pergi rujuk ke jabat tanah, kalau buat penilaian itu berapa je tapi dia nak bayar tu, kena terima lah bayar tu. Sambungan daripada ayat ni ada lagi tentang panjang lagi. InsyaAllah kita sambung masa akan datang insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dalam hati pada Dia mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.